Salam sejahtera, anda menonton cerita di Sebalik Berita dan pastinya rutin untuk jam ini saya akan mulakan dengan perkembangan jika anda terlepas tentang situasi terkini COVID-19 dalam Malaysia. Angka untuk hari ini kembali kepada 20,988 iaitu kes baharu positif COVID-19 yang dicatatkan kalau diikutkan menjadikan jumlah keseluruhannya 1.786 juta. Kalau dibandingkan negeri-negeri, sudah tentu kita melihat yang paling tinggi adalah negeri Selangor 4,073. Tetapi kalau kita lihat perbandingan negeri-negeri lain, ternyata ada beberapa negeri lain juga turut angkanya melonjak sedikit tinggi. Contohnya saya ingin tunjukkan Sarawak. Sarawak mencatatkan angka positif COVID-19 terbaru 2,992. Begitu juga dengan Kedah 2,455, Johor 2,145 dan juga Sabah 2,329. Negeri yang mencatatkan 4 angka juga adalah Kelantan iaitu 1,247. Negeri-negeri lain mencatatkan seperti yang anda boleh lihat angka-angka kebanyakannya mencatatkan sedikit peningkatan. Baik, laporan lanjut anda boleh terus ke astro.awani.com dan pastinya kami bawakan laporan ini di Awani 7.45. Baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan Faris Azman. Kalau diikutkan pada jam 3 petang tadi, adanya siaran langsung kami bawakan kepada anda berkaitan dengan sidang media Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamudin Tun Hussein. Faris, kalau saya bacakan di artikel di astro.awani.com yang mana Faris ada turut kongsikan, COVID-19, ATM sedia gerak aset bina Hospital Medan di negeri penularan tinggi. Ini dipetik sendiri dan apa yang ditarik keluar daripada sidang media Datuk Seri Syamudin. Antaranya saya bacakan sedikit. Angkatan Tentera Malaysia ATM akan menggerakkan aset, kepakaran serta kepimpinan ke 5 negeri yang mencatatkan penularan COVID-19 yang tinggi dalam masa yang terdekat. Dan ini merujuk kepada negeri-negeri yang mencatatkan angka-angka positif COVID-19 sedikit tinggi seperti Sabah, Johor, Kedah, Pulau Pinang dan juga Kelantan. Mungkin Faris boleh kongsikan pada waktu kita sedikit lanjut berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Syamudin ini. Baik, terima kasih Fauzi. Sudah tentu apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamudin, ia selari juga apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin semalam, merujuk kepada apa dikatakan Menteri Kesihatan, di mana 5 negeri ini, di mana kerajaan akan mempercepatkan program pemberian vaksin yang lebih dan juga meletakkan dan menggerakkan aset-aset Kementerian Kesihatan terutamanya ke negeri-negeri yang telah pun dikatakan oleh Fauzi itu. Tapi pada masa yang sama, Syamudin, Datuk Seri Syamudin Tun Hussein hari ini mengatakan perkara yang sama, di mana ATM adalah salah satu agensi yang kita tahu sejak pandemik COVID-19 yang melanda negara lepas 2 tahun lalu. ATM antara yang menggerakkan aset-aset seperti Hospital Medan dan kepakaran seperti jururawat, kepakaran kesihatan, ATM dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamudin Tun Hussein, iaitu Menteri Kanan Pertahanan, di mana hari ini beliau mengatakan bahawa beliau akan mengetuai pengurusan pandemik COVID-19 seperti mana sebelum ini adalah Menteri Luar, Menteri Kanan Luar, dan ketika ini beliau adalah Menteri Kanan Pertahanan. Jadi pengurusan pandemik ini adalah di bawah beliau, di bawah MKN, dan beliau mengatakan bahawa ATM akan menggerakkan aset dan kepakaran ini seperti mana kita tahu apa yang dikatakan oleh atau yang telah pun ditunjuk di skrin oleh Fauzi sebelum ini. 5 negeri ini mencatatkan penularan COVID-19 yang agak tinggi, seperti 1,000, 2,000, terutama di Sabah, di Pulau Pinang, penularan COVID-19 yang agak tinggi dan merisaukan. Sudah tentu apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamudin, aset-aset ini akan dipindahkan ke kawasan-kawasan tersebut, dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamudin. Dalam pada itu, seperti dinyatakan oleh Menteri Kesihatan semalam, terdapat 5 negeri yang mempunyai penularan jangkitan harian yang tinggi ketika ini, iaitu Sabah, Johor, Kedah, Pulau Pinang dan Kelantan. Usaha bagi mengurus dan meredakan situasi di kelima-lima negeri berkenaan sudah tentunya akan menjadi keutamaan Angkatan Tentera Malaysia. Kerana seperti saya jelaskan semalam, antara perkara paling penting bagi ATM ketika ini ialah memenuhi agenda nasional, terutama memerangi COVID-19.
ATM sememangnya mempunyai infrastruktur, aset serta kepakaran yang mencukupi dan sedia diatur gerak pada bila-bila masa. Sehubungan dengan itu, ATM melalui Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera bersedia untuk membantu pihak kerajaan dengan mendirikan Hospital Medan ATM di negeri-negeri yang dikenal pasti oleh KKM. Ia bagi membantu memberikan rawatan ke atas pesakit-pesakit COVID-19, khususnya yang berada dalam keadaan tahap 3 ke atas. Saya percaya bantuan ATM ini akan dapat membantu berupaya mengurangkan beban yang ditanggung oleh KKM di negeri-negeri berkenaan. Faris, biasalah bagi wartawan dan juga pengamal media ni bila dipanggil ataupun diberi jemputan khususnya untuk menghadiri sidang media apatah lagi dalam tempoh pandemik ini, sudah tentu wartawan ada saja soalan yang ingin ditanya. Apatah lagi dalam tempoh sehari dua ini kita dengar ya juga ada cakap-cakap dan juga kabar angin yang mengatakan akan berlakunya ataupun pengumuman berkaitan dengan peralihan fasa yang terkait dengan Pelan Pemulihan Negara, tetapi ia tidak disebut pun langsung dalam sidang media oleh Datuk Seri Syamsuddin Hussein pada petang tadi. Tetapi untuk waktu ini sebenarnya banyak lagi perkara ataupun input-input yang boleh ditarik keluar sebagai seorang wartawan dan juga penulis yang boleh ditarik keluar dan juga diberi tumpuan dalam sidang media itu. Antaranya selain daripada melihat kepada Hospital Medan itu juga turut disentuh berkaitan dengan bagaimana ATM sedia untuk membantu meningkatkan PPV secara pandu lalu di seluruh negara. Mungkin boleh diberi sedikit perkongsian tentang ATM yang boleh membantu untuk PPV pandu lalu drive-thru ni. Baik, sudah tentu kalau kita lihat PPV pandu lalu ini adalah yang pertamanya adalah ATM yang melakukan di beberapa kem-kem sebelum ini untuk memastikan bahawa petugas barisan hadapan terutama anggota ATM mendapat vaksin yang lengkap kerana mereka adalah frontliner atau petugas barisan hadapan. Jadi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Syamsuddin, Menteri Kanan Pertahanan, di mana aset yang ada kerana kita tahu dalam agensi ATM antara agensi yang paling besar keselamatan di negara kita, sudah tentu mereka ada aset-aset yang penting, aset-aset strategik untuk memastikan bahawa PPV pandu lalu yang boleh disiapkan dalam tempoh yang agak cepat boleh disiapkan PPV pandu lalu itu dan untuk memastikan sesebuah lokaliti itu kebanyakan rakyat di kawasan itu mendapat vaksinasi. Dan apa dikatakan oleh Datuk Seri Syamsuddin juga, selain daripada Hospital Medan, tim vaksinasi ATM juga akan dikerahkan terutama di kawasan-kawasan pendalaman. Kalau kita tahu ATM ada helikopter, ATM ada kapal terbang, ATM ada beberapa aset-aset yang boleh masuk ke kawasan-kawasan pendalaman yang mungkin sukar untuk dicapai oleh KKM. Dan ini antara yang ditegaskan oleh Datuk Seri Syamsuddin, bahawa PPV pandu lalu ini akan dilaksanakan tetapi mereka hanya menunggu sebarang informasi di mana lokasi-lokasi yang akan dikenapasti oleh KKM. Kalau kita tahu 5 negeri ini agak crucial ataupun agak boleh kita katakan perlu diberikan perhatian sepenuhnya sebenarnya, Fauzi. Jadi dengan adanya usaha sama ini, usaha bekerjasama di antara agensi-agensi, kita boleh melihat mungkin dalam jangka masa sebulan ini 5 negeri ini mungkin akan vaksinasinya akan tinggi. Kalau kita tahu sebenarnya semalam dikatakan oleh KJ selepas 80% vaksinasi populasi dewasa lengkap dos 2 dos, mungkin negara akan transisi ke fasa endemik pada hujung Oktober depan. Jadi segala apa yang dilakukan oleh ATM ini adalah untuk mempercepatkan persiapan untuk kita melangkah ke transisi endemik ataupun kehidupan normal baru kita bersama dengan virus COVID-19 yang mungkin kita tak tahu sampai bila ia akan berakhir. Pada masa yang sama juga dalam sidang media itu juga Datuk Seri Syamsuddin juga menegaskan mengenai SOP. Kalau Fauzi katakan mengenai mungkin ada peralihan fasa PPN di beberapa negeri, tetapi bayangannya ada diberikan oleh Datuk Seri Syamsuddin sendiri bahawa kerajaan akan mengumumkan SOP yang lebih mudah difahami yang merangkumi 3 tonggak utama iaitu ekonomi, kesihatan rakyat atau kesejahteraan rakyat dan juga kesihatan secara awam.
Jadi ini antara hint ataupun bayangan yang diberikan oleh Datuk Seri Hishamuddin. Mungkin kita akan melihat dalam tempoh-tempoh terdekat ada satu pengumuman SOP yang mungkin melegakan sedikit, pada masa yang sama juga ia memerlukan kerjasama rakyat, terutama dah lebih 2 tahun kita hidup dalam pandemik, Fauzi. Jadi mungkin SOP ini lebih mudah difahami, mudah dihadam dan mudah diaplikasikan ataupun mudah kita laksanakan dalam rutin-rutin harian sebenarnya, Fauzi. Faris, kalau saya pada jam 3 petang tadi saya sempatlah mendengar apa yang disebutkan ataupun apa yang diungkapkan oleh Datuk Seri Hishamuddin dalam sidang medianya. Di hujung-hujung ada diselitkan tentang kalaulah ada individu ataupun rakyat secara khususnya nak bertanyakan soalan ataupun cadanganlah kalau nak sampaikan kepada Pak Menteri. Kalau biasanya soalan ataupun cadangan ni biasanya wartawan yang boleh bertanyakan soalan tu, tetapi kali ini rakyat boleh partisipasi sama untuk memberikan buah fikiran. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini berkaitan dengan bagaimana Datuk Seri Hishamuddin terbuka untuk menerima sebarang pandangan dan juga cadangan khususnya di media sosial, Faris. Baik, ini adalah satu pendekatan yang boleh kita berikan pujian sebenarnya, kerana ini yang rakyat tunggu-tunggu. Kerana kita tahu apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Hishamuddin sendiri bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan selama ini bukanlah monopoli that is right. Maksudnya bukanlah semua yang kerajaan lakukan adalah perkara yang diterima oleh semua lapisan masyarakat. Jadi apa yang dikatakan oleh Menteri Kanan Pertahanan apabila beliau mengatakan bahawa you can DM me dekat Twitter ataupun anda boleh terus laporkan cadangan anda, boleh letak komen anda, cadangan yang konstruktif ataupun kritisism, boleh melalui IG, Instagram, Facebook, melalui Twitter, anytime dia cakap. Jadi apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Hishamuddin itu membuka ruang kepada rakyat, kerana beliau mengatakan bahawa SOP baru ini merangkumi 3 tonggak utama, iaitu kesihatan, sektor ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau, ini adalah masa yang terbaik untuk rakyat, siapa sahaja yang mempunyai cadangan-cadangan terbaik untuk memberikan, terus pergi ke Pak Menteri ataupun apa dikatakan Fauzi, terus ke Pak Menteri. Ini adalah susah sebenarnya, mungkin agak sukar kerana sebelum ini kita ada portal-portal, kita masih ada MKN dan sebagainya. Tetapi apabila kita ada, kita katakan highway lah, direct terus pergi ke Pak Menteri kan, ia lebih memudahkan rakyat untuk mengatakan apa sahaja SOP yang mereka rasakan betul. Perkara itu boleh diambil kira dan akan dibawa ke MKN dan akan dibentangkan dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara sebelum diputuskan. Jadi ia lebih terbuka, seperti mana semalam KJ juga mengatakan bahawa ketelusan, ada data-data dalam tempoh seminggu ini akan dikeluarkan mengenai COVID, vaksinasi dan sebagainya. Jadi ketelusan kementerian-kementerian ini juga memberikan satu kepercayaan kepada rakyat yang lebih yakin dan mungkin akan lebih bersama dalam program nasional ini untuk memastikan bahawa perang COVID-19 ini bukan mudah sebenarnya, Fauzi, untuk sama-sama menang bersama. Jadi ini adalah masa terbaik dan apa yang dikatakan ruang lingkup yang diberikan itu perlu diambil perhatian dan perlu diambil peluang oleh semua rakyat sebenarnya, Fauzi. Okey, baik, terima kasih kepada Faris Azman. Faris melakukan ataupun pada petang tadi melakukan liputan berkaitan dengan sidang media oleh Menteri Kanan Pertahanan, dan seperti yang Faris kongsikan di hujung tadi, Pak Menterinya pun sendiri telah pun memberi kebenaran ataupun green light. Kalau ada cadangan soalan boleh terus saja ke laman Facebooknya, IG-nya ataupun Twitternya. Contohnya saya buka sekarang, Hishamuddin Hussein, Hishamuddin H2O adalah beberapa capan-capan yang ditulis ataupun dicapkan oleh Datuk Seri Hishamuddin. Kalau yang terbaru ni sempatlah Datuk Seri Hishamuddin retweet beberapa artikel ataupun mikrokonten daripada Esro Awani. Okey, baik. Cerita berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini.